Kebelakangan ini banyak diperkatakan mengenai isu integriti, terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Jadi, apakah itu integriti? Integriti secara umum bermaksud kualiti unggul yang perlu ada pada diri seseorang individu dan juga organisasi. Budaya integriti sangat berkait rapat dengan isu-isu etika dan juga nilai murni. Integriti penjawat awam memerlukan mereka untuk bertindak jujur dan amanah mengikut bidang kuasa dan tugasnya, bersikap telus, tiada konflik peribadi, berwibawa dan juga patuh kepada peraturan dan undang-undang. Baik, sekarang kita lihat pula kepada kepentingan integriti. Kepentingan meletakkan budaya berintegriti di tahap yang tinggi ini bukanlah sesuatu yang baharu, malah ianya menjadi keutamaan dalam hidup kita sepanjang masa. Baik, yang pertama, kita dapat lihat pentingnya integriti ini kerana ianya menjadi salah satu faktor yang menentukan jatuh bangunnya sesebuah institusi seperti institusi pentadbiran, pemerintahan serta kerajaan. Selain itu, dengan adanya integriti dapat memastikan penjawat awam bertindak secara jujur dan amanah dalam jawatan yang diamanahkan. Di samping itu, pentingnya integriti kerana ianya dapat mewujudkan pentadbiran serta perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin. Seterusnya, dapat memastikan tidak berlakunya salah guna kuasa dan akhir sekali, dengan adanya budaya berintegriti ini mampu untuk meningkatkan tahap kepercayaan rakyat terhadap penjawat awam. Kesan terhadap masyarakat. Pertama, ekonomi. Boleh menyebabkan ketirisan hasil negara yang menjejaskan ekonomi negara. Contohnya, kes rasuah. Sedangkan wang tersebut boleh digunakan untuk keberlangsungan hidup rakyat dan juga pembangunan negara. Kedua, keselamatan. Mereka yang tidak berintegriti ini boleh menjejaskan keselamatan negara. Contohnya, penjawat awam bertugas di sempadan, jadi senjata api dan bahan terlarang mudah masuk ke dalam negara. Ketiga, maruah negara. Mereka akan mencemarkan imej penjawat awam yang lain dan juga organisasi tersebut, bahkan maruah negara juga turut terjejas. Negara kita akan dipandang sebagai negara yang tidak selamat oleh negara lain. Keempat, iaitu individu. Contohnya, anak muda atau remaja mudah terpengaruh. Tambahan pula, jawatan seseorang penjawat awam itu adalah cita-cita mereka. Mereka akan salah faham bahawa sikap tidak berintegriti ini adalah perkara yang normal. Seterusnya, saya akan menyebutkan langkah pencegahan atau langkah menangani isu integriti di Malaysia. Pertama, kerajaan memperkenalkan program penghayatan nilai-nilai murni seperti program bersih, cekap dan amanah, budaya kerja berkualiti dan banyak lagi. Kedua, kerajaan memperkenalkan Akta Pencegahan Rasuah pada tahun 1961 dan dipinda dengan nama Akta Pencegahan Rasuah 1997. Ketiga, kerajaan menubuhkan Badan Pencegahan Rasuah iaitu BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ini adalah inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam menangani isu integriti di Malaysia. Kes isu integriti di Malaysia contohnya, dua orang penjawat awam yang merupakan penolong akaunten didakwa atas kesalahan pecah amanah membabitkan wang dalam akaun pejabat di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Raup berjumlah RM74,000. Kes yang seterusnya melibatkan seorang anggota polis didakwa menerima rasuah berjumlah RM16,000 sebagai dorongan untuknya menutup kes jenayah komersial terhadap individu yang sedang disiasat oleh Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak. Kesimpulannya, apabila etika dan peradaban semakin tidak dititik beratkan dalam sesuatu perkara, maka hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban di Malaysia juga akan semakin terhakis. Apabila etika dan nilai murni juga semakin hilang, pasti ia akan merosakkan negara dan peradaban.